Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Din, rakan-rakan, Abang Haslin. Begitu juga sahabat-sahabat daripada seluruh pelusuk tanah air, termasuk di Eskimo sana. Ada juga yang melihat petang ni, insya-Allah, termasuk Motoliga. Terima kasih. Maaf kita punya line hari ni tak berapa lancar sikit ya. Line kita ni tak apa lancar sikit, tapi tak apa. Kita nak mula semula Cikgu Din. Tajuk petang ini kita bincang ialah tajuk keutamaan khauf. Keutamaan khauf maknanya apa keutamaannya tu? Takut kepada Tuhan, khauf kepada Tuhan ini. Dan tadi sebelum terputus siaran kita ini Cikgu Din, daripada bawah pokoknya di rumah saya ni, kita baru saja baca ayat Al-Quran. Kita baca ayat Al-Quran tadi kat Ruzi. Apa ayatnya? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah puji. Allah puji dan Allah akui. Ada satu golongan yang takut kepada Allah, tak lain tak bukan ulama. Ulama. Dan Allah kata innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah ni maha perkasa lagi maha bijaksana. Makna ayat ini asas ataupun satu dalil ketakutan kepada Tuhan ni adalah nilai yang besar bagi setiap insan. Nilai yang besar bagi setiap insan. Bayangkan Cikgu Din, bayangkan Abang Zul. Bayangkan sepupu saya Datuk Ros Zainuddin, Datuk Setia ada sama dengan kita petang ni. Terima kasih Tok. Baik. Bayangkan kalau kita umur panjang, Cikgu Din umur panjang, ataupun kita harta banyak, atau pengaruh kita besar, atau harta kita pun Tuhan beri tak habis nak makan, contoh. Tetapi satu benda je tak ada pada kita, apa dia? Takut kepada Allah. Bayang ya. Tidak ada takut pada Allah. Apa jadi umur kita? Umur panjang tetapi tak ada takut. Apa nak buat, kita buat. Sekalipun lawan Tuhan satu. Harta banyak, kita tak kira halal haram, cara nak dapat, cara nak belanja, kerana tak ada takut kepada Allah. Pengaruh kita besar, kita dah ada kuasa, duit ada, harta ada. Lagi kita tak takut nak buat apa-apa saja, kerana Tuhan pun kita tak takut, manusia kita nak takut. Lalu atas dasar itulah Cikgu Din, sahabat-sahabat sekalian, Allah puji. Allah puji, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang betul-betul takut kepada Tuhan, Tuhan kata tak lain tak bukan, iaitulah ulama. Orang cerdik, ada ilmu, diberi Tuhan hidayah pula. Ini mudah-mudahan begitulah. Mudah-mudahan begitulah. Ini ayat yang telah kita baca tadi daripada surah Fatir. Abang Mes Wandi saya. Daripada surah Fatir ayat 28. Balik sekarang Cikgu Din pimpin jemaah kita ni cari ya. Ayat 28 surah Fatir yang saya baca dah tadi. Baik. Soalnya Cikgu Din, bila kita sebut khauf, takut pada Allah, jangan lawang Tuhan, ikut hak Tuhan suruh. Kita kena takut, kena khaufum minallah. Apa maksud khauf itu? Maksud takut, maksud khauf itu khawaufa, khauf. T-A-K-U-T, takut. Apa maksudnya? Ini yang kita nak baca ni menurut pandangan ahli tasawuf. Dah kita belajar tasawuf ni kan? Menurut pandangan tasawuf. Saya bacakan. Definisi khauf. Sa'id bin Jubair telah berkata. Satu tokoh tasawuf namanya Sa'id bin Jubair. Dia kata begini. Khauf ini ataupun takut ni ialah perasaan yang menghalang kamu dari membuat maksiat pada Tuhan. Cuba dengar tu Cikgu Din. Apa kata Sa'id bin Jubair?
Dia kata tidak dinamakan takut selama mana kamu masih buat durhaka pada Tuhan. Masih lagi kamu lawan ataupun menentang perintahnya Tuhan. Mana berani buat penderhakaan kepada Allah. Ini tidak dipanggil takut. Kerana Sa'id bin Jubair kata, takut ialah satu perasaan yang dengannya, dengan takut tadi, menghalang kamu dari derhaka pada Allah. Tengok Cikgu Ting. Maknanya, kalaulah kita ni masih lagi ada keinginan terlintas ataupun dengan berani kita buatlah kesalahan ke satu dosa kah, ni maknanya kita belum takut, belum lagi Cikgu Din. Ni kata Sa'id bin Jubair, yakni takut ialah perasaan yang menghalang kamu dari maksiat kepadanya. Baik. Manakala Abu Hafs rahimahullah berkata, Abu Hafs rahimahullah pula kata, dia kata takut ini bolehlah diumpamakan lampu hati. Makna dalam hati ni jadi lampu, ada nur, ada cahaya, yang dapat menyuluh antara ketaatan dan kemaksiatan. Apa maksud tu Cikgu Ding? Kita ni kalau hati tak cerah, tak ada nur, tak ada hidayah, tak ada penyuluh dari Tuhan. Jadi kita pun dah tak kenal dah hak mana dosa, hak mana taat, hak mana betul, hak mana salah. Pula-pula antara betul dengan salah ni dia ada satu keadaan yang kita panggil apa dia, waham. Ataupun kita panggil juga apa ni, tasyabbuh. Atau juga kita panggil apa ni, situasi yang kita tak tahu boleh ke tidak, syubhah. Perkara yang syubhah. Atas dasar itu Nabi SAW pernah bersabda, la yablughul mu'min darajatal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafatan ma ba'sa bih. Tidak sekali-kali mencapai darjat ketakwaan, takut sungguh-sungguh pada Tuhan kepada seorang hamba itu selagi dia tak boleh tinggal benda-benda yang boleh kerana takut benda tu tak boleh, yakni syubhah. Benda ni boleh ke tidak ya? Hai, Maggi ni boleh makan ke tidak? Ni saya buat contoh, boleh makan. Boleh makan Cikgu Din sambil tengok kuliah kita ni, makan Maggi boleh. Tapi saya nak buat contoh, kalau benda yang tak pasti, syubhah, waswah, boleh ke tidak, tiba-tiba kita ambil pendekatan, tak apalah kalau benda boleh, tak boleh, waswah, syubhah, kita tak payahlah. Ni orang bertakwa, orang yang takut, orang yang bimbang kepada Tuhan. Sebab apa adik Safiah saya? Sebab kalau benda syubhah pun dia boleh tinggal, benda haram lagi boleh tinggal. Itu dikatakan tidak mencapai darjat takwa, takut, muttaqin, sebenar-benar pada Tuhan, selama mana kita ni tak boleh tinggal benda syubhah. Ini satu hadis yang Nabi gambarkan kepada kita keindahan, ketinggian, kehalusan sifat khauf di dalam jiwa setiap manusia, setiap insan itu. Baik. Terima kasih Adik Siti. Terima kasih Ustaz Muhammad Hafizi daripada Negeri Sembilan. Terima kasih. Ya, saya sambung lagi. Itu kata Abu Hafs. Makna takut seperti lampu dalam hati kamu yang dapat menyuluh kamu antara kebaikan dan juga kemaksiatan. Baik. Manakala Syekh Abu Ali Ad-Daqaq pula kata, Syekh Abu Ali Ad-Daqaq dia kata apa dia? Takut ialah perasaan yang tidak menginginkan harapan semata-mata, kerana sesiapa yang hanya mengharapkan harapan semata-mata tapi tak dibukti dengan kesungguhan amalan, Cikgu Ding. Contoh dia kata, saya ni harap masuk syurga paling tinggi lah, berkumpul bersama Rasulullah lah, tapi dia tak beramal, dia tidak istighfar, dia tidak bangun sembahyang malam, dia tidak sambung puasa sunat, dia tak sedekah jiran-jiran yang susah. Maka orang sebegini, harapan dia nak masuk syurga tu tidak disertai ketakutan, Cikgu Din.
Kalau orang takut, mestilah dia akan buat amalan sebagai bukti dia takut pada Tuhan. Tak, kita takut pada Tuhan, kita buktikan dengan taat pada Tuhan. Tinggal hak Tuhan larang. Itu maksudnya. Tetapi kalau Abu Ali Ad-Daqqaq sebut ni, keadaan yang berlaku pada kita ni, kalaunya kamu dah harap kepada Tuhan, berangan, harap, nak syurga, nak sekian, nak redha, nak begini, tetapi tidak beramal, maka dia kata khauf seperti itu adalah angan-angan semata-mata. Semata-mata. Baik. 3 Cikgu Din. 3 dia. 3 di. Terima kasih di kerana hantar klip pada saya. Klip mikrofon ni 3 orang dah. Sahabat-sahabat datang hantar ke rumah. Barangkali saya yang tak pandai guna. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Saya akan gilir-gilir kan. Bagaimana nak gilir-gilir itu supaya masing-masing dapat pahala, berpanjangan, kebaikan. Mudah-mudahan. Saya ucap terima kasih ya. Ni kita sedang bercakap tajuk khauf. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Maka kita dah sebut tadi. Ayatnya ada dalam Al-Quran surah Fatir. Ayat 28. Dan kita cerita juga definisi khauf daripada 3 orang ulama dah. Abu Hafs rahimahullah, sebelum itu Sa'id bin Jubair, dan kemudian barulah kita sebut apa dia tu? Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Baik. Abu Umar Ad-Dimashqi pula kata, orang yang benar-benar takut ialah yang takut kepada dirinya sendiri, Cikgu Ding. Tak, dia takut diri dia sendiri. Melebihi ketakutannya kepada syaitan yang berusaha nak jerumuskan dirinya kepada maksiat. Mana kita ni digoda dari 2 jalan, Cikgu Din. Cikgu Din, mana Cikgu Din tu? Ada dalam kelas ni. Cikgu Din, dengar Cikgu Din. Kita ni digoda daripada 2 jalan. Pertama dari syaitan. Dari syaitan, Cikgu Ding. Kedua daripada nafsu dalaman. Satu dari syaitan, kedua nafsu di dalam diri kita. Maknanya bolehlah kita katakan apa dia? Kita ni digoda daripada 2 unsur. Pertama unsur luaran, syaitan, iblis. Kedua unsur dalaman, nafsu kita sendiri. Keinginan nafsu kita sendiri, Cikgu Din. Jadi atas dasar itu, bila 2 godaan datang kepada kita, kata Abu Umar Ad-Dimashqi ni, kata apa dia? Khauf ni, takut ni ialah apabila kamu lebih takut diri kamu sendiri, makna nafsu kita, berbanding kamu takut pada syaitan, godaan luaran yang akan mengajak kamu buat tak baik, buat dahaka itu. Makna yang paling mustahak kamu takut nafsu kamu. Ni bila kita sebut begini, kita nukil kalam Abu Umar Ad-Dimashqi, maka dia beri faham pada kita. Rupanya kita ni bukan saja bimbang syaitan jurumuh kita buat maksiat, kita bimbang diri kita juga yang mahu buat maksiat. Yakni nafsu. Lalu Syarihah Zaitun, fahamlah kita. Kata satu ulama tafsir besar dunia, mati dah, Allamatu Sya'rawi, Muhammad Mutawalli Sya'rawi, mati dah. Alim, ahli tafsir besar dunia, meninggal lebih kurang 29 tahun yang sudah. 29 tahun yang sudah. Punya alim sampai kerajaan Arab Saudi pinjam dengan kerajaan Mesir nak bawa ulama ni mengajar di Arab Saudi. Dan Sya'rawi pergi mengajar di Saudi. Dan kerajaan Saudi menghargai kealimannya, ya, jasanya mengajar, menyampaikan ilmu kepada warga Saudi di universiti di Saudi. Maka kerajaan Saudi tawarkan dia, kalau mati kami dah sedia dah 1 liang lahat di Jannatul Baqi'. 1 liang lahat di Jannatul Baqi' untuk Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Bayang Cikgu Din, istimewa ya. Kita ni kalau nak mati, kerajaan Saudi dah janji dah. 1 ruang di perkuburan Baqi', kita nak simpan kepada Ustaz Datuk Rashidi contohnya.
Satu ruang perkuburan bakit kita nak sipang dah kepada Maliman dan Mutoliga. Contohnya. Nak menunjukkan apa? Oh, besarnya penghargaan Saudi tu. Jadi Sya'rawi ni lah yang sebut pembahagian yang kita kata tadi. Ya, manusia ni sepatutnya dia takut kepada Tuhan, tetapi dalam pada nak bina ketakutan, khauf kepada Tuhan, kita akan digoda dari dua jalan. Satu, syaitan, iblis. Ni dipanggil godaan luaran. Kedua, godaan dari dalam sendiri, Cikgu Din. Dari dalam sendiri, iaitulah nafsu kita sendiri. Nafsu kita sendiri, Cikgu Din. Cikgu Din, nafsu kita sendiri. Soalnya tu, kami nak tanya ni. Macam manalah kita nak kenal tu, mana godaan luaran, syaitan, iblis tadi, dan mana pula godaan dalaman, yakni nafsu dalam diri kita. Orang tanya, Cikgu Ding. Macam-macam orang tanya. Nak kenal godaan luaran, syaitan, iblis ni macam mana tu? Dan nak kenal pula godaan tu bukan dari syaitan, dari iblis, tapi dari dalam jiwa kami sendiri. Macam mana pula tu? Tanya mereka, Cikgu Din. Maka jawab Sya'rawi tu, kita nukil kalam Sya'rawi tadi. Apa kata Sya'rawi? Sya'rawi kata, nak kenal godaan tu luarankah atau dalamankah? Cuba kamu bayangkan. Ketika satu orang nak buat dosa, contoh kita kata merompok lah, Cikgu Din, wa na'uzubillah, merompok. Satu orang ni dia berasa nak merompok. Maka dia pun dah tauhid betul-betul. Dia memang dia tak berubah dah pendirian dia betul-betul tetap pendirian nak pergi merompok. Maka sewaktu dia pergi tempat dia nak merompok, tempat dia nak pergi merompok tu, sewaktu dia mula nak merompok, itu dipanggil godaan daripada iblis atau syaitan, godaan luaran. Sewaktu dia pergi tempat nak merompok tu, wa na'uzubillah, maka dia terkena godaan iblis dengan syaitan. Dan bila sampai tempat merompok tu, dia tengok bank banyak. Maybank ada, bank pertanian ada, bank apa benda lagi, Cikgu Ding, BSN ada, kemudiannya bank RHB, banyak bank. Waktu dia tengok banyak bank tu, dia pilih, kalau boleh nak ambil bank itulah, ataupun bank inilah, atau bank itulah. Sewaktu dia pilih mana satu bank dia nak rompok, dia terkena godaan nafsunya. Maknanya, godaan iblis syaitan berbentuk umum. Syaitan tak kira nak merompok bank RHB ke BSN, dia tak kira. Asal kamu merompok. Jadi sewaktu satu orang setuju nak merompok, dia terkena godaan iblis dan syaitan yang kita panggil godaan luaran. Tapi sewaktu dia pilih mana-mana tempat dia nak buat jahat, nak buat itukah, nak buat ini. Kalau nak buat jahat dengan orang itukah, dengan orang ini. Kalau nak merompok tempat itukah, tempat ini. Itu dia terkena godaan nafsunya. Nafsunya mengkhususkan kejahatan yang umum yang telah dihasut oleh syaitan dan iblis tadi. Maka fahamlah kita, Cikgu Ding, godaan luaran daripada iblis dan syaitan dia berbentuk umum. Godaan nafsu dalam jiwa kita sendiri, dia mengkhususkan godaan umum tadi. Okeylah, nak mencurilah. Tapi nak mencuri rumah siapa? Tengok nafsu. Nak buat jahat lah. Tapi nak buat jahat dengan siapa? Dia khususkan apa yang sudah umum tadi. Ni saya harap semuanya faham, semuanya dapat jelas ya, baik. Madu Hutan Terengganu, semaknya Datuk hari ni macam Allah yarham at Osmera saja. Dari jauh lagi nampak semak sangat. Contohnya ya, panjang saya ulah tu, yang dia tarik pendek sangat. Terima kasih banyak-banyak. Baik. Kita dah baca dua, Cikgu Din, kawan-kawan sekalian, kita dah baca dah. Kemudian berikutnya, Zunnun Al-Misri berkata, takut ialah ibarat seorang yang sedang kesakitan
dan berusaha menjauhi segala jenis makanan atau pergerakan kerana bimbang menambah sakitnya. Orang sakit, Cikgu Din. Contohnya naik pokok duku, jatuh, patah tulang, patah peha. Maka Tok Bomo merbau patah pun katalah, tak boleh makan ikan selayang, tak boleh makan ikan kembung, tak boleh makan ayam, tak boleh makan kambing, tak boleh makan kuih, tak boleh makan nasi. Allah banyaknya tak boleh makan tu. Dah apa yang kami boleh makan? Boleh makan cekedih, dia kata dia. Contohnya. Contohnya Cikgu Ding. Maka kerana takut sakit melarat, takut sakit kohor berat, takut bila berat daripada baring di rumah kang pindah ke hospital, daripada molek-molek balut takut dibelah oleh doktor, dibelah Tok Bomo patah, maka dia sanggup dak makan, dak minum. Dia tahan, dia tak buat, dia jaga. Itu maksudnya. Katanya Zunnun, khauf ni, kalau kamu nak tahu takut tak, takut pada Tuhan ni, khauf ni ibaratnya ginilah. Ibaratnya orang sakit dilarang makan, takut makanan tadi tu menambah berat sakitnya, maka dia pun ikut. Yalah, saya tak nak makan Ustaz, saya takut. Itu maksud khauf. Itu maksud khauf. Begitulah orang yang ditimpa ketakutan kepada Allah. Dia akan berhati-hati menjauhi segala larangannya. Selagi ketakutan masih berada dalam jiwa hamba, selagi itulah dia berada jalan yang benar, Cikgu Din. Selama mana kita ni rasa takut pada Tuhan dalam hidup. Takut, ya Allah. Entah mati bila tak tahu. Entah bangun pagi esok ni tak bangun dah, orang usung kita. Contohnya, bila dia ada takut, selama dia takut dalam jiwanya itu hidup, maka dia benar. Dia di jalan yang benar, Cikgu Ding. Benar ya. Benar. Baik. Tu saya teringat satu kalam oleh ulama Mesir, meninggal dah. Ini satu pendakwah dan alim dari Mesir meninggal dah. Saya pun tak sempat jumpa ataupun hadir kuliah, muhadarahnya, daurahnya, tak sempat. Sempat hanya dengar dalam syarit, dalam kaset dia, syarit dalam kaset dia aja. Apa kata ulama kita ini, Abdul Hamid Kishk rahimahullah alaih. Namanya almarhum Syekh Abdul Hamid Kishk. Ni satu ulama buta sekali. Ulama buta, setiap kali beliau khutbah dia akan lenggok ke langit. Mana akan dongok ke langit, dongok ke langit. Begitu. Dia orang buta. Dan khutbah ataupun ceramahnya menaikkan semangat orang untuk berjihad, menaikkan semangat orang sampai menangis-nangis bila dengar khutbah. Dia orang buta. Tetapi pengajarannya sampai sangat ke dalam hati kita, Cikgu Din. Jadi pernah kerajaan Mesir hantar 2 buah lori polis tangkap. Kerana apa? Setiap kali dia ceramah, ramai sangat orang marinya naik semangat. Tetapi dia tak takut, Cikgu Din. Nak takut apa? Dia buta, dia tak nampak. Polis mari 2 lori kan, dia tak takut. Kemudian dia hantar masuk dalam penjara, kurung dalam lokap, dia pun tak takut. Sebab dah dia buta, dia tak nampak. Ya, Abdul Hamid Kishk. Abdul Hamid Kishk. Syekh Abdul Hamid Kishk, ulama buta. Maka Syekh Abdul Hamid ni pernah kata gini, Cikgu ni. Ni kita nak nukil kata-katanya. Apa kata Syekh Abdul Hamid Kishk? Abdul Hamid Kishk berkata, Abdul Hamid Kishk berkata, sekejap dia, sekejap ya.
Baik Cikgu Din. Terima kasih Cikgu Din. Betul Mutoligat. Posmen mari ke Datuk je. Posmen mari, alhamdulillah dapat kita jumpa dengan adik posmen kita dulu. Okey, baik. Saya sambung ni. Apa kata Abdul Hamid Kish? Abdul Hamid Kish kata gini. Dia kata, kalau sebut soal mati ni tak usah cakap banyak lah. Cuba kamu tengok baik ya. Cuba kamu tengok baik-baik. Berapa ramaikah orang yang keluar dari rumah tak balik-balik dah petang karang. Dengar tu, berapa ramai dah orang keluar rumah tak balik-balik dah petang karang. Dan berapa ramai orang yang tidur malam tadi tak bangun-bangun dah pagi ni. Dia tidur malam tadi, pagi ni tak bangun-bangun dah Cikgu Din. Berapa ramai dah? Ramai. Lagi, berapa ramaikah orang naik kenderaan tak turun-turun dah? Terkepit ya dalam kenderaan. Mari bomba, mari pertahanan awang gaji, potong lah, besi terlekat ke sekian orang berlanggar. Cikgu Din kita ingat ke tak? Sahabat kita dulu ingat tak Cikgu Din? Sahabat sekolah kita dulu tingkatan 2 dulu meninggal. Masa kita tingkatan 2 dulu Cikgu Din. Allah yarham Afni kita ingat ke tak? Cikgu Din ingat ke tak tu Allah yarham Afni tu. Ada Cikgu Din tu dia tengah belek album lama agaknya tu. Allah yarham Afni Peni kita. Kan meninggal dekat mana? Dekat Taman Pertanian Haji tu. Berlanggar taksinya dengan bah tu. Terkepit beliau. Allahu Akbar. Tu saya katakan Abdul Hamid Kish menyebut berapa ramai dah orang tidur malam tadi tak bangun-bangun pagi ni. Berapa ramai orang pakai baju tak tanggal-tanggal dah bajunya. Berapa ramai orang naik kenderaan tak turun-turun dah daripada kenderaan. Berapa ramai orang keluar dari rumah tak balik-balik dah ke rumah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian. Ni nak menunjukkan apa dia? Mati di mana-mana Din. Mati di mana-mana Din ya. Mati di mana-mana. Jadi atas dasar itulah, dapatkah kita usaha sebelum mati ni mencapai darjat khauf, takut kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya Cikgu Din? Sebelum kita mati ni, tidakkah mahu kita timbul rasa takut sebenar-benar kepada Tuhan? Dan soalnya pula, mati ni bila kita tak tahu. Itu yang kita rasa lemah tu Cikgu Din. Tu yang kita rasa lemah Cikgu Din, lemah. Baik. Atas dasar itu kita belajar ni dah. Suzi, Maliman, kita belajar ni Mutoligat. Abang Haslin, Abang Samsudin dari Johor, Abang Kak Maznah daripada Surah An-Nur, rakan-rakan semua sekali walaupun saya tak sebut, saya ingat. Patutkah kita semasa hidup ni kita tidak berusaha untuk mencapai darjat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan mati ni mengejut, tak tahu bila-bila. Maka atas dasar itulah sahabat-sahabat sekalian, berusahalah kita Cikgu Din, berusahalah kita Abang Mak Fitanah, berusahalah kita Malimang, semua sahabat-sahabat, Kak Nur Mimi Mansur, rakan-rakan semua, supaya sebelum mati aku tercapai juga ketakutan yang hakiki kepada Allah. Jadi ciri orang takut kita dah sebut juga tadi. Bila menghalang dia daripada buat maksiat, maknanya aku sampai juga tahap benci kepada maksiat itu. Itu maksudnya ya. Itu maksudnya. Kita baca lagi Cikgu Din. Abu Hatim Al-Asam berkata, Abu Hatim Al-Asam ni saya dah cerita dah. Kak Wan Arita, Din, rakan-rakan, saya dah cerita dah. Siapa dia? Abu Hatim Al-Asam. Nama sebenarnya ialah Hatim Ulwan. Nama sebenar Hatim Al-Asam ni Hatim Ulwan. Siapa-siapa nak dapat anak bulan depan,
nak dapat cucu minggu depan, beri nama Hatim Ulwan. Cikgu Din catat, panjangkan kepada kawan-kawan Cikgu Din. Hatim Ulwan. Hatim Ulwan ni tokoh tasawuf yang terkenal. Tokoh tasawuf yang terkenal. Macam mana nak istiqamah tu? Antaranya kita cari kawan yang soleh. Kita cari kawan yang soleh, makduan. Cari kawan yang soleh. Kawan soleh ni boleh mengimbangi istiqamah dan mujahadah kita kepada Allah. Antara caranya. Ya. Jadi Hatim Al-Asam ni kita dah sebut tokoh tasawuf. Dia ni dipanggil Al-Asam kerana berpura-pura pekak. Berpura-pura pekak, Cikgu Din. Berpura-pura pekak. Kenapa pula dia berpura-pura pekak? Kan buat lolok, berpura-pura wak ayah ni kan tak baik. Kan tak baik berpura-pura ni. Wak lolok ni, wak ayah ni kan tak baik. Maka rupa-rupanya ia berpura-pura tak dengar kerana menjaga aib satu orang wanita. Ya, selepas kuliahnya datang mari nak tanya soalan Cikgu Din. Maaf sebutlah apa disebut dalam manaqib biografi dia sehingga dipanggil Al-Asam. Dari mana dia dapat gelaran pekak tu? Kerana dia nak jaga air muka orang. Satu wanita muda mari nak tanya soalan. Tak sempat nak tanya soalan, terkentuk. Terbuang angin, tergentuk. Kuat pula. Ini apa disebut dalam buku. Kita nak belajar tu mulianya sehingga nama walaupun pekak duduk pada dirinya menaikkan darjatnya. Maka pelajar perempuan tadi tu tergentuk. Menyebabkan malu orang puan tu. Malu dia, Cikgu Din. Maka dia buat-buat pekak. Apa yang awak nak tanya tadi? Maka wanita ni kata, saya nak tanya. Apa dia awak nak tanya? Dia buat-buat pekak. Maka wanita ni masih lagi sambil segan-segan. Dia tanya juga, saya sebenarnya nak tanya. Apa dia awak nak tanya tadi? Dia buat-buat tanya. Dibuat-buat pekak yang sungguh-sungguh selama mana dia tengok wanita itu masih segan, dibuat pekak. Nampak segan, dibuat pekak. Apa awak nak tanya? Sehingga wanita ni nampaknya lega. Oh, pekak rupanya Tok Guru ni, kata wanita itu. Maka barulah Hatim Al-Asam lega hatinya. Apa dia kata dalam hati? Biarlah kamu memanggil aku pekak pun, asalkan kamu hilang rasa malu, rasa aib tadi. Tengok tu. Tengok tu Cikgu Din. Tengok tu Kak Mimi. Tengok tu Mutoliga. Ini orang tasawuf. Ni sifat tasawuf yang datang dari kejernihan jiwanya. Ya, kejernihan jiwanya. Dan sayang kepada saudaranya. Ya. Dan hanya harap pandangan Allah Tuhannya. Tengok sucinya batin dengan pengajian tasawuf ini. Jadi Hatim Al-Asam ni pun ada dia sebut tentang definisi khauf, definisi takut. Apa dia definisinya? Saya baca. Hatim Al-Asam berkata, takut ialah perhiasan bagi ibadat. Sedangkan kesan ketakutan itu ialah qanaah. Makna merasa cukup dengan apa yang ada, qanaah, dan merasa cukup dengan apa yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur padanya. Ini kata Abu Hatim. Dia kata khauf ni sebenar kalau kamu tanya aku, maksudnya ialah dia satu perhiasan bagi ibadat. Ibadat wajib, perhiasan yang mengelokkan, menambah baik, menambah comelnya, menambah lawanya. Iaitulah apa dia? Khauf, takut kamu pada Tuhan. Walaupun dah sembahyang, puasa, zakat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, masih ada takut. Diterima Tuhan ke tidak amalan aku ini? Itu dipanggil perhiasan ibadat. Dan qanaah. Dan kamu merasanya cukup dengan kurniaan Allah. Kita, Cikgu Din, dah Tuhan beri rezeki banyak dah, Cikgu Din. Kita rasa qanaah, rasa cukup, rasa puas dah dengan apa Tuhan beri. Kita ni banyak dah Tuhan beri mutoligat. Ayanda saya, Cikgu, rupanya betul lah Cikgu ya, kata orang-orang tua dulu pun pada kita, hatta dalam hadis ni pun sebut juga,
kata-kata ulama pun beritahu juga, sudah banyak Allah Ta'ala beri nikmat pada kita, cikgu. Banyak. Cuma yang kurang, syukur saja. Yang kurang adik Safiah, syukur saja kurang. Nikmat banyak sangat dah. Cuba tengok dulu. Ya, kita daripada seorang-seorang dah. Kemudian belajar, bila belajar dapatlah ilmu, kemudian periksa daripada UPSR jadilah SRP, kalau orang lebih lama LCE, kemudian naik SPM, kemudian naik STPM, kemudian naik diploma, kemudian naik matrikulasi, kemudian naik. Banyak dah Tuhan beri nikmat pada kita, diangkat darjat, pengetahuan, keberkatan dalam hidup melalui jalan ilmu, salah satunya banyak Tuhan beri. Akhirnya kita pun jadilah mahasiswa, masuk universiti, Cikgu Din. Jangan main-main, dipanggil orang mahasiswa. Akhirnya dapat degree. Bila dapat degree, mohonlah kerja, interview, dapatlah kerja jadi pegawai besar. Action lah sikit, pakai necktie terbelit ditekuk. Pakai pula necktie dengan baju batik, Cikgu Ding tu yang tak tahan tu. Tu yang tak tahan tu, necktie dengan Cikgu batik. Jangan dibuat ni, Cikgu Ding. Baju batik dengan necktie, maknanya segak. Dah dapat kerja, pelajaran pun ada. Bila dah dapat kerja, ada gaji. Bila ada gaji, panjang sikit langkah kita, Cikgu Ding. Nak beli rumah, beli kereta. Apa yang dulu kita tengok dalam majalah surat khabar saja, sekarang kita dah boleh beli sendiri dah. Dulu tengoklah Honda Fame. Ni peringkat baru tak sempat ni. Honda Fame awal 80-an dulu. Tengok iklannya dalam majalah URTV, Waria Sari, Bujal, Bang Bino, Salina, Siri bercakap dengan jin. Contohnya. Kita pun tengok iklan. Asal dulu boleh tengok. Sekarang dah ada gaji. Boleh beli. Boleh beli. Boleh beli. Maknanya, daripada sikit demi sikit demi sikit, sudah banyak nikmat Allah beri pada kita. Tetapi yang kurang ialah bersyukur kepadanya. Kurang sangat. Itu kurang sangat. Atas dasar itu saya katakan, kita daripada tahun ke tahun, fasa kehidupan demi fasa berikutnya, sudah banyak nikmat Allah beri, Cikgu Din ya. Dulu seorang, sekarang dah berkahwin. Bila dah berkahwin, dapat anak. Bila anak besar, dapat menantu. Bila dapat menantu, dapat cucu, cicit, cuik, capai, lambai, Cikgu Din. Sudah banyak rezeki Tuhan beri, tetapi kita tidak bersyukur. Maka katanya Abu Hatim Al-Asam, syukur ni salah satu tanda, ciri, syarat orang yang ada khauf, takut pada Allah. Takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Inilah antara definisi khauf di sisi ulama tasawuf yang sempat dinukilkan. Seolah-olah definisi ini menepati apa yang dinyatakan oleh seorang ahli tasawuf yang besar, namanya Bishr Al-Hafi. Apa kata Bishr Al-Hafi? Bishr Al-Hafi kata, ketakutan kepada Allah adalah harta yang sebenar-benarnya. Adalah harta yang sebenar-benarnya, yang hanya dimiliki oleh hati para hamba yang benar-benar bertakwa. Maknanya, ketakutan tidak akan ada. Melainkan di dalam hati seorang hamba yang benar-benar takwa kepadanya. Ni katanya Bishr Al-Hafi, satu tokoh tasawuf besar. Seingat saya zamannya Imam Malik radhiyallahu anhu, zaman Imam Malik. Dan Cikgu Din, kalau kita baca tentang Bishr Al-Hafi ni, nak gambarkan dia punya takut, takwa, bimbang pada Tuhan, takut tersilap buat dosa, bukan saja benda haram, perkara syubhah pun dia nak elok. Pernah diriwayatkan suatu hari Imam Malik mengajar. Seingat saya Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Pernah satu hari Imam Malik atau Imam Abu Hanifah didatangi satu anak muda nak bertanya soalan. Anak muda ni perempuan, maknanya wanita, masih muda, gadis lagi. Maka dia pun pakai nikab. Dia kata, tuan guru, saya ada nak bertanya soalan satu. Maka kata Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, ditanya, apa soalan itu? Ini nak tunjuk khauf, takut satu orang ni.
Dia kata, tuan guru, kami ni kerjanya menjahit. Kerjanya menjahit. Dan kami ni pula menjahit pada waktu malam. Pada waktu malam. Maknanya bila malam ni kita tahulah gelap, Cikgu Din nak menjahit macam mana. Dia kata walaupun gelap, kami beruntung sebelah rumah kami ada satu padang kawat. Padang kawat, tahulah padang lapang yang orang berkawat tu. Adik Safiah tahulah berkawat ni macam mana. Macam budak-budak pengakap, anak serigala scout tu, yang berkawat pergi sana mari pula, pergi sana mari pula, tak ada tujuan tu, pergi sana mari pula di sini, tu orang panggil kawat. Orang panggil kawat. Maka dia kata sebelah rumah saya ada satu padang lapang, tempat tentera kerajaan berkawat. Tentera kerajaan berkawat di situ, tuan-tuan. Dan sepanjang dia berkawat tu kadang sejam, kadang 2 jam. Jadi cerahlah tempat itu kerana mereka bawa jamu, bawa ungu api lah Cikgu Din, bawa pelita kerajaan beri. Terang kawasan tu, maka mereka pun berkawat lah, gi mari kawat. Maka sepanjang sejam 2 jam terang tempat itu, kami dapat menjahit. Kami dapat tumpang jahit cahaya tu. Cuma soalanku kepadamu tuan guru ialah, apakah hukumnya hasil pendapatan kami yang menjual jahitan yang kami jahit dengan menumpang cahaya orang lain? Tengok Cikgu Din, subhanallah. Subhanallah, ya Allah Cikgu Din. Boleh bayang kita, satu anak gadis mari tanya, Ustaz saya nak tanya, apa hukum pendapatan saya ni? Saya menjahit malam, tapi saya tumpang cahaya orang sebelah rumah ke, yang cahayanya sampai depan rumah saya. Bayang Cikgu Din. Bila sahaja Imam Malik atau Imam Abu Hanifah dengar soalan itu, terkejut. Daripada soalan ni Cikgu Din, kita boleh nampak dah separuh sifat orang bertanya. Baik itu ada pepatah Arab mengatakan, dapat dikenal satu orang itu cerdik atau kurang cerdik melalui soalan yang dia tanya. Soalan dia tanya. Jangan main-main nak tanya soalan ni, termasuk nak catat di sini ni. Kena betul-betul. Kena betul-betul. Daripada soalan tu kita boleh agak, begini. Ustaz, kita nak puasa dekat dah tak? Ya. Kita boleh buka waktu mana Ustaz? Bila terbenam matahari boleh bukalah. Gitu Ustaz ya. Dah kalau matahari tak terbenam macam mana Ustaz? Nampak soalan tu berat benar Cikgu Din. Orang begini patut diikat di tiang lampu LLN, lepas rengga 2-3 ekor. Maknanya sehingga begitu sekali ditanya. Sahabat-sahabat sekalian. Maka Imam Malik atau Imam Abu Hanifah terkejut, dia tanya, siapa ya laki-laki dalam keluarga kamu yang kalau kamu sebut, mungkin aku kenal? Mana nak tahu keturunan siapa beraluh sangat, keturunan siapa berjuruh sangat. Berjuruh sangat. Maka disebut aku ini cucu kepada Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi yang kita sebut ni lah definisinya ni. Definisi khauf ni. Aku cucu kepada Bishr Al-Hafi. Maka Imam Malik dengar Bishr Al-Hafi, dia tahu ni tokoh tasawuf. Betul lah tasawuf ni mendidik jiwa, mendidiknya hati, meluruskan batin, hanya harap kebaikan, kesucian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam pendapatan kita, rezeki kita, tu dia. Baik. Ya. Suka motor ligat. Dia kata, Tok, kami ni menadah kita ngetuk bahasa lama banyak. Banyak lagi Cikgu Dan. Kita dah buat keluar semua sekaligus. Kadang-kadang je. Sebab apa tu? Saya orang lama kan. Lama dah saya ni. Ya. Bahkan dikatakan bahawa khauf itu bukanlah dengan bercucuran air mata.
Kemudian disapu dengan kedua tangannya. Tetapi ketakutan yang sebenar ialah apabila kamu mampu meninggalkan segala dosa yang akan mengundang azabnya. Kalau kamu dah boleh mampu elok daripada buat dosa kerana takut azab Tuhan, itu dipanggil khauf yang sebenar. Tapi kalau kamu menangis mata-mata kesal air mata dengan tangan, menangis kesal air mata dengan tangan, dengar orang ceramah menangis kesal air mata dengan tangan, tapi tidak ada perubahan dalam batinmu, yang ni takut, tak nak buat maksiat, nak dekat dengan Tuhan, maka ini bukan ketakutan. Ketakutan sebenar bila datang daripada jiwamu mahu berubah menjauhi maksiat. Ini kata sebahagian ulama tasawuf. Maka kita nukilkan satu kisah Cikgu Ding. Soalan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni dia baca Quran, dia tanya Nabi. Dia tanya Nabi, ayat ni Rasulullah apa maksudnya? Sebab ada dicerita tentang takut, tentang khauf ni. Apa ayatnya? وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Maksudnya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, yakni beramal soleh, sedang walaupun mereka dah beramal soleh, hati mereka masih gemetar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Ini dia Cikgu Din, Suratul Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Aisyah tanya Nabi, apa maksud ayat ni Rasulullah? Sebab ayat ni kata, orang tu dia beramal soleh tapi masih takut. Masih takut. Adakah orang beramal soleh tapi masih takut ni adalah sebabnya mereka ni dulu sebelum buat amalan, sebelum jadi baik, dia jahat dulu mo'oh. Dia banyak buat benda-benda yang tak baik zaman-zaman dulu. Agaknya ujung-ujung ayat ni baru beramal soleh. Tu sebab mereka beramal sambil takut. Begitu ke Rasulullah? Aisyah tanya. Apa jawab Nabi? Tidak. Tidak wahai puteri Abu Bakar. Tidak. Nabi kadang-kadang bila dia panggil wahai puteri Abu Bakar, kenapa Nabi tak panggil wahai isteriku, wahai Aisyah, wahai. Tapi dia panggil anak Abu Bakar. Kenapa Nabi kadang-kadang guna kalimah seperti itu? Kata syurahul hadis, ulama hadis kita nak gambarkan bahawa kadang-kadang bila Nabi sebut begitu nak menarik perhatian. Nak menarik perhatian. Macam saya panggil Cikgu Din ni. Bila panggil Cikgu Din, orang biasa dengar dah tak ada apa ni, biasalah tu kok. Tapi kalau saya panggil bos, lain sekali hari tu. Lain sekali contohnya hari tu nak menunjukkan apa dia? Ada benda Datuk nak khabar ni. Sebab itulah Datuk panggil Cikgu Din ni tak macam biasa. Dia panggil bos hari ni. Ada benda agaknya kok. Contohnya nak minta bantuan klip mikrofon ataupun iPhone 10 daripada Cikgu Din agaknya. Contohnya. Begitu juga bila disebut apa dia? Wahai anak Abu Bakar. Wahai anak Abu Bakar, bukan begitu maksudnya. Ayat ni nak khabar, orang ni dia tak ada buat maksiat, tak ada apa. Dia taat pada Tuhan. Dan dia buat amalan, tapi dia masih takut amalnya itu tidak diterima. Takut tidak diterima. Cuba bayangkan. Bayang ya. Ni yang Nabi jawab kepada Aisyah, bukan. Orang takut ni lah, dia beramal soleh dari dulu lagi. Cuma dia masih ada rasa takut, kena ke tidak amal kita tu. Tuhan terima ke tidak amal kita itu. Betul. Kita betul Cikgu Ding. Kita sendiri umur dah 43 Cikgu Ding ya. Lahir tahun 77. Setiap kita ni, saya fikir saya dan tuan-tuan sama je lah. Mudah-mudahan tak, sama je. Bila masuk 40 lebih ni Cikgu Din, dia lain sikit kok. Berfikiran kita ni lain sikit. Bila masuk umur 40-an. Kadang teringat mati. Tengah malam bangun tengok anak kecil-kecil lagi, sayu hati kalau mati aku ni apa jadi anaknya contohnya.
Atau lebih jauh lagi, sekarang ni Cikgu Din orang muda ramai mati, ramai mati sekarang ini. Bila ramai hak mati muda-muda, kita hak muda ni jadi Allah. Takutnya tengok keadaan sekarang. Kan saya selalu sebut, kalau zaman dulu tuan-tuan, biasa orang tua. Kalau kita tengok orang tua masih ada lagi, hidup lagi. Kita kata Allah panjangnya umur pak mak yatim ni ada lagi. Ida Tun Doloh panjang umur ya. Oh, Cik Mak Garang pun ada lagi ni. Ida Jusoh, Saleh Saning, Itih Derama mengajar Jawi, Ayah Ju Ninja. Begitu juga Isu Putih mengajar Quran, Ayah Mi Cik Tang. Begitu juga Pokok Pengah hujung kampung sana, Cikgu Tuan Manih ada, Cikgu Tuan Long ada lagi. Oh, Tuan Bulang Ayahku pun ada juga. Oh, banyak orang-orang tua kampung kita. Cikgu Din. Kita kata panjang umur mereka, betul? Tak mati lagi ya? Ya betul. Cumanya sekarang lain dah. Sekarang zaman orang muda mati dulu Cikgu Din. Kalau Cikgu Din tak percaya, hari raya kita keluar meraung masuk kampung cari orang-orang lama. Kita jumpa orang lama. Bila jumpa orang lama kata apa? Awak ada lagi Cikgu Din? Terkejut orang lama Cikgu Din. Sebab apa? Sebab zaman sekarang zaman orang muda mati dulu. Mati dulu. Tu dia. Lalu atas dasar itu kita bimbang. Ya. Kita bimbang bila sebut tentang apa ni, khauf, takut kepada Allah ni. Dalam umur kita dah 43 dah Cikgu Din tahun ni. Rakan-rakan sekalian, dah masuk 40-an dah. Benarlah kata Imam Malik, sekiranya kamu sudah masuk umur 40-an, perbanyakkanlah kamu mempersiapkan akhirat kamu. Bila masuk dah umur 40-an, perbanyakkanlah, siapkanlah akhirat kamu. Dekat sangat dah kita dengan kubur. Dekat sangat dah kita dengan Tuhan. Sebab itu Cikgu Din, ingat dah kalender rumah kita dulu, tuan-tuan sahabat sekalian. Kalender rumah kita dulu kan yang jenis koyak, ingat tak? Koyak satu kita gumpa-gumpa capak dalam tong sampah. Koyak pula 7 hari bulan habis dah gumpa-gumpa tak dalam tong sampah. Koyak pula siap pula gumpa-gumpa tuhuk dalam tong sampah. Hakikatnya Cikgu Din, kita sedang mengoyak umur kita sendiri. Kita koyak umur kita sendiri habis dah 7 hari bulan, 8 hari bulan, 9 hari bulan dan seterusnya. Hakikatnya kita mengoyak umur kita sendiri. Dan kata Ash-Shibli, antaranya Ash-Shibli ni ialah tokoh tasawuf yang besar. Antara kalamnya yang terkenal, dia sebut lau dhuktum halawatal wuslati la araftum mararatal qati'ati. Ni kalam Ash-Shibli yang biasa kita dengar. Jadi Ash-Shibli dia pernah kata, apabila umurmu bertambah ataupun setiap pagi kamu bangun dari tidur, kita bangun setiap bertukarnya hari baru, setiap bertukarnya, bertambahnya hari baru Cikgu Din, ia membawa maksud semakin dekatlah pertemuan kamu dengannya Allah. Ulang sekali lagi Cikgu Din. Setiap kali bertambahnya hari baru, ia membawa maksud semakin dekatlah pertemuan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin umur kita Cikgu Din lambat sikit nak temu dengan Tuhan. Hari ni hari baru dah, hari Jumaat, kau dekat dah. Esok hari Sabtu semakin dekat dah. Lusa hari Ahad, ya Allah. Itu soalnya kita nak muhasabah, nak koreksi itu satulah. Tetapi sudahkah terhasil takut kepada Allah itu? Dengan melihat kematian tak menentu, orang muda pun mati mengejut. Ni awal tahun baru ni, Imam satu surah Al-Hijrah Kota Kemuning, Kak Ruji tahulah ya. Imam Mata Muhammad Alamah kita, Ustaz Alamah kita meninggal umur 32 tahun. 32 tahun meninggal. Baik dengan saya, orang pun semayang malam rajin baca Quran, hafal Quran. Meninggal 32 Cikgu Din. Ustaz Adlan Abdul Aziz awal tahun baru ni, ya, atas saya bawa berita meninggal tengah malam, ya, umur 41 tahun.
41 tahun Cikgu Din. Lalu atas dasar itulah, kalau kita dah tengok Allah tunjuk hari-hari kematian tu tak kira muda, tua, sehat, sakit. Waktu yang sama juga Cikgu Din, umur kita setiap hari ia menandakan kita semakin dekat pertemuan dengan Tuhan. Waktu yang sama juga kita koyok kalender di rumah 7 hari bulan, 8 hari bulan, 9 hari bulan. Bererti kita koyok umur kita sendiri. Maka belumkah terhasil ketakutan pada Allah Cikgu Ding? Kalau belum, bila lagi? Kata khatib setiap hari Jumaat, kalau belum tuan-tuan, bila lagi? Cikgu Ding kata tolong berlagu sikit tu, biar sayu hati kami petang ni, campur mengantuk dah ni baik. Kalau belum, bila lagi? Tu dia. Tu dia Cikgu Ding ya. Baik, kita sambung lagi. Sahabat kita arwah Hafni meninggal 15 tahun. Betul. Kita tingkatan 3 ke tingkatan 2 masa tu Cikgu Ding ya? Masa tu. Tetapi sekarang selama beliau di alam barzah, maknanya satu benda kita boleh belajar Cikgu Ding. Sahabat kita, sahabat-sahabat sekalian, walaupun saya bercerita tentang sahabat sekolah saya meninggal dulu, nak ambil contoh umum ni. Nak ambil contoh umum adik Safiah saya. Ki Syauki Sabra, nak ambil contoh umum. Apa dia? Kita umur sekarang berapa Cikgu Ding? Berapa? 24. Cikgu ni main-main Cikgu Ding ni. Berapa? 43. Betul Cikgu Ding. 43 umur kita 43 tahun. Arwah Hafni, sahabat kita tingkatan 2 ataupun tingkatan 3 dulu, meninggal dalam umur 14 atau 15 tahun ya. 14 atau 15 tahun. Kalau Allah Yarham masih hidup, umur macam kita juga 43. 43 tolak 15 berapa Cikgu Ding? Berapa lebih kurang Cikgu Ding? Lebih kurang 20. Berapa Cikgu Ding? 20 tahun lebih lah. Maknanya beliau hidup atas dunia 15 tahun. Beliau sudah hidup dalam kubur 20 tahun lebih dah. 20 tahun lebih dah Cikgu Din. Maknanya hidup di alam barzah ni benar, dan benarlah kata ulama, lebih lama lagi daripada kita hidup atas dunia sekarang. Dengar baik-baik tu tuan-tuan. Biarlah benda lain tak dengar pun tak apa. Dengar hak saya nak khabar ni, ingat tulis di kertas manilakat, tepek dalam dinding, tampal atas dinding di bilik tu. Bangun pagi nampak. Apa dia? Hidup dalam alam barzah, alam kubur nanti lebih lama daripada atas dunia sekarang. Sekarang umur kita dah panjang, dah barangkali 70 tahun. Barangkali 80 tahun. Macam saya ni, mudah-mudahan saya berdoa pada Allah umur 200 tahun baru mati. Biar cucu saya dapat cicit baru saya mati. Cucu saya dapat cicit baru saya mati. Mudah-mudahan. Tetapi walaupun 200 tahun umur kita Cikgu Din, dalam kubur nanti kita hidup lebih lama lagi. Azlan Syah Nabiskan saya, Kak Nur Saadah saya daripada Putrajaya, dan rakan-rakan yang dengar petang ini, termasuklah adinda saya Sahibul Fadilah Ustaz Baba Umair. Alhamdulillah, Marziah Syuib, hayat kita di alam barzah lagi lama hidup kita di dunia. Betul. Nik Roslina, Nik Ahmad hidup di alam barzah lebih lama dari hidup di dunia. Benar. Kalau tak percaya, ada orang tak percaya Syarihah, dia kata betul ke tu? Dia kata betul ke ni tu? Saya jawab betul cu. Dah panggil tu, kita jawab cu. Kalau cucu tak percaya, marilah kita pergi melawat kubur. Kubur lama. Kubur lama ni, dia tak pakai batu nisan, dia pakai kayu nisan. Maka di kayu nisan tu ditulislah Ida Tundolah. Contohnya ya, Ida Tundolah. Tuan-tuan tak kenal ni orang kampung saya. Ida Tundolah lahir pada tahun 1905, meninggal pada tahun 1950. Contohnya lah. Jadi kita kira-kira daripada 1905 hingga 1950, lebih kurang umurnya 45 tahun sepanjang hayatnya. 45 tahun.
Mana dia hidup 45 tahun. 45 tahun. Dia meninggal pada tahun 1950. Okey, daripada 1950 itu, nak tuju ke 2020 berapa lama Cikgu Din? Tahun 50 ke 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Allah Cikgu Din. 70 tahun. Si mati tadi sepanjang hayat dia, kita tengok catatan di Batu Nisan, 45 tahun dia hidup atas dunia. Dia mati, hidup di alam akhirat. Masuk kubur sudah berapa lama? 70 tahun. Nak menunjukkan, ya Allah, benarlah hidup di alam akhirat itu, pintunya barzah lebih lama lagi, lebih lama lagi, lebih lama. Ya, baik. Ini katanya, Syekh katanya Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Subhanallah. Begitu juga ketika Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq menziarahi Imam Abu Bakar Fawruq yang sedang sakit. Ya, dilihatnya Imam Fawruq menangis sehingga bercucuran air matanya. Maka berkata Ad-Daqqaq, sesungguhnya Allah akan menyelamatkan kamu, wahai sahabatku. Jangan sedih, jangan menangis, jangan sampai bercucuran air mata. Awak akan sihat, jangan bimbang. Kata Imam Abu Bakar Fawruq, memberi kabar gembira kepadanya kawan dia yang sedang sakit. Tapi apa jawab kawan dia, Cikgu Din? Khauf ni, takut ni. Imam Fawruq menjawab, demi Allah aku tidak takut kepada kematian. Tetapi sebenarnya yang aku takut ialah apakah yang akan kita lalui selepas kematian itu. Soal mati, sudahnya mati belaka. Tengok dalam rumah kita, Cikgu Din, berapa orang sekarang? 5 orang. Dulu 5 orang juga. Cuma orangnya lain-lain. Dulu ayah kita, mak kita, abang kita, kakak kita, kita. Sekarang kita, isteri kita, anak kita, dan mak kita, jaga mak kita. Dia nak katakan, saudara-saudara sekalian, khauf ini membawa manusia terarah hidupnya, memotivasi untuk dia beramal kepada Tuhannya, dan menambahkan dia semangat dan juga istiqamah untuk beristighfar di atas dosa dan kesalahannya. Maka atas dasar itulah kita dah baca sikit sebanyak tentang khauf, apa definisi khauf, apa dalil dan nas daripada Al-Quran yang suruh kita khauf kepada Allah. Dan kita telah sebut beberapa contoh, antaranya Imam Abu Bakar Fawruq yang telah kita nyatakan tadi. Jadi mudah-mudahan selamat berkat hendaknya. Akan datang kita sambung lagi. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.